Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah masih lagi bersiaran dalam sesi edisi eksplorasi buku bersama Inspirasi Ara. Okey, sebelum saya mulakan majlis kita pada hari ini, saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua penonton yang setia bersama dengan kami yang tidak miss untuk mengikuti kita orang punya channel Inspirasi Ara. Okey, sebelum tu kita mulakan dulu dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sebelum kita proceed kita punya sesi pada petang ini, jom kita share link, like and share link sama-sama. Dah ada ke link dia? Okey, saya mengalu-alukan kehadiran. Okey, dah ada dah. Dah ada dah kehadiran para penonton sekalian, panel yang dihormati, yang berusaha, Akilah Farzana, Rahmah Safinas, ya. Okey, insya-Allah hari ni kita punya perkongsian buku lebih kepada pengurusan masa, bab pengurusan masa. Okey, rasanya boleh dengar dengan jelas tak saya punya suara? Okey. Boleh. Kalau ada penonton dekat sana boleh tolong komen daripada mana hantar. Komen. Sila komen. Dan say lah hi untuk kami supaya kami tahu kewujudan antum. Kan? Okey. Okey, so hari ni tanpa melengahkan masa, saya target kita punya perkongsian hari ini habis pada pukul 6.30. 1 jam. Okey, paling lama kalau paling minimum lagi dalam 40 minit itu lagi cun lah sebenarnya. Ya, okey. So hari ini insya-Allah kita akan menjemput panel yang akan mengupas buku pada hari ini, mengeksplorasikan buku pada hari ini iaitu Cik Akilah Farzana. Okey, so kita tengok apa tajuk buku yang akan beliau kupas dan dia punya mukadimah dulu untuk buku tersebut. Okey, dipersilakan. Okey, 10 minit saja ya. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Cik Aimi Nabiha. Okey, sebelum tu macam biasa, saya nak mengajak kepada semua sahabat-sahabat yang sudi bersama-sama petang ni untuk kongsi dan kongsikan, hebahkan link sesi eksplorasi kita yang ke-7. Masya-Allah, tabarakallah. Tak sangka dah siri ke-7. Terima kasih kerana sudi memeriahkan sepanjang 7 sesi dan 3 sesi edisi khas. Masya-Allah, lebih kurang 10 dah. Okey, kita masuk terus kepada buku yang saya pilih hari ini, iaitu Saya Ada 25 Jam Sehari. Sebenarnya saya terlebih dahulu kita ucapkan, kita lapaskan puji-pujian kepada Allah SWT yang merezekikan kita untuk sama-sama berkongsi ilmu. Salawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh orang-orang yang telah mengikuti jalan Nabi sehingga kita pada hari ini dapat menikmati keimanan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, terlebih dahulu Cik Aimi bagi saya 10 minit. InsyaAllah saya akan kongsikan sedikit. Pertama sekali, kenapa saya pilih buku ni? Okey, untuk minggu ni adalah giliran saya untuk berkongsi buku pilihan. Okey, mungkin kalau ada rakan-rakan yang sedang melihat, yang sudah pun membaca buku ini, boleh komen, kita sama-sama tambah saling berkongsi manfaat lah.
Okay, sebab apa saya pilih buku ni? Sebenarnya saya memang mencari tema untuk tema masa. Pengurusan masa macam tu lah. Dan saya ada beberapa buku untuk dikongsikan setelah akhir-akhir dibedek-bedek, ditengok-tengok kan. Saya rasa buku inilah yang saya ingin kongsikan. Ada beberapa buku yang lain tu saya akan kongsikan yang lain. Kenapa buku ni? Pertamanya adalah buku ni memfokuskan tentang seseorang, maksudnya seorang yang berjaya, insyaAllah yang saya kira berjaya dalam bidang ini untuk bercerita tentang pengurusan masa. Dan ada buku yang lain tu lebih kepada kisah, himpunan kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka menjaga masa. Itu pun menarik juga, tapi cerita dalam tu banyak sangat. Jadi tak dapat nak fokus nanti. Okay, so buku ni saya pilih, buku ini telah pun saya beli ketika Dr. Muhammad Daud Bakar datang ke APIUM, ke Akademi Pengajian Islam, anjuran JSE, Jabatan Syariah dan Ekonomi, tak silap saya masa tu. Saya ada gambar dia, saya ingat lagi dekat FB ada gambar dia. Semangat sebab saya memang teruja nak kenal siapakah Dr. Daud Bakar, walaupun kalau ikutkanlah kan bidang saya adalah usuluddin, tapi saya tetap berminat nak tahu bagaimana Dr. Daud Bakar ini menguruskan masanya sebagai usahawan syariah. Sebab beliau ada ceritakan ni, diilhamkan cerita sebenar usahawan syariah. Tapi sangat menarik untuk mungkin kita cuba untuk aplikasikan walaupun bukan bidang seperti beliau. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya pilih buku ni adalah sebenarnya untuk pengetahuan semua, yelah kalau nak cakapkan tentang pengurusan masa ni, sebenarnya saya adalah sebenarnya orang yang paling tak layak lah nak cakap kan. Sebab pada saya sendiri menyedari bahawa banyak ketirisan masa, banyak masa-masa terluang yang saya belum berjaya untuk memanfaatkan sebagaimana penulis buku ni. Kalau diberi peluang, kalau anda semua diberi peluang untuk beli buku ni, amatlah dialu-alukan. Semua orang akan tengok bagaimana cara yang sangat saya boleh katakan sebagai pendahuluannya Cik Aimi. Wow. Ya. Wow. Masya-Allah. Okey. Itu sebagai pengenalan kot. Pengenalan sedikit tentang mengapa saya pilih buku ni. Saya tak cerita lagi yang kedua ni. Kenapa? Kerana Dr. Muhammad Daud Bakar ni saya kongsikan sedikit lah latar belakang beliau. Beliau merupakan orang yang hebat lah dalam bidang syariah dan ekonomi di Malaysia ni. Dan kalau kita tengok, beliau juga telah menjadi panel syariah di beberapa tempat, termasuk di bank dan juga beberapa beliau dikongsikan di sini. Nak cakap ni terlalu banyak career ataupun jawatan juga jawatan yang beliau pegang semasa menulis buku ni, dan saya kira sampai sekarang lagi beliau masih aktif sama ada dalam bidang beliau dan juga bidang pendidikan, sebab beliau juga pernah menjadi pensyarah. Kalau tengok latar belakang beliau ni macam banyak sangat lah nak cerita, sangat banyak. Pernah menjadi pensyarah, menjadi rektor, dan juga beliau juga kalau nak tahu, beliau juga seorang yang aktif di bidang politik. Aktif tapi beliau tidaklah orang kata dikenal lebih sebagai ahli politik, tapi lebih dikenal sebagai seorang profesional di bidang syariah lah, saya boleh katakan. Mungkin dia lebih kepada penasihat dalam politik. Penasihat dekat belakang tabir. Mungkin kalau ada sahabat yang aktif, yang tahu, boleh kongsikan dengan kita semua, kan. Itulah sedikit, dan ini adalah menjadi titik permulaan untuk saya sebenarnya hari ini sebagai
kerjaya permulaan untuk mencontohilah beliau untuk menguruskan masa dalam bidang perniagaan. Kerjaya permulaan saya untuk hari inilah. Itu saja yang Masya saya Allah. boleh kongsikan. Okey, Perintis. insya-Allah. Kiranya yang tu dah detail berkaitan dengan penulis. Siapa Datuk Ahmad Dr. Bakar? Itu secara general lah, sebab kalau ikutkan resumenya sangat dia Panjang. punya latar belakang dia data sangat wow lah, sebab orangnya pun sangat wow. Ya, dan satu perkara yang paling penting saya terlepas, beliau merupakan syariah global. Maksudnya bukan dekat Malaysia je tau, merentasi benua, merentasi tu. Itu yang sangat menarik kalau kita baca, sebabnya beliau akan ceritakan bagaimana beliau mengurus masa di bumi, di tanah, di daratan dan juga di Udara. dan juga di laut, langit biru, Udara. di langit biru. Di udara. Itu yang saya nak beliau juga adalah satu orang orang hebat juga di UIA, tidak silap saya. Mempunyai jawatan tertinggi sebagai tak silap saya itu dululah, tapi masih lagi dikenal lah sebagai orang yang berjasa di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Itu sedikit. Okey, itu secara gambaran menyeluruh lah berkaitan dengan buku ni dan juga buku penulis Okey, mungkin Kila boleh cerita secara detail siapa sebenarnya Datuk, orang panggil DMB Datuk Muhammad MDB. MDB. Silap. Okay, maafkan saya. Nama famous beliau MDB. Dr. Muhammad Daud Bakar kan? Okey. Mungkin Kila boleh Bakar ceritakan secara detail lagi. 5 minit saya bagi masa ya. Dia punya karya and then dia punya pengalaman ataupun siapakah dia, daripada mana dia sebenarnya. Okey? Silakan. Okey, apa ni yang saya boleh kongsikan setakat pembacaan saya lah. Saya minta maaf dulu kepada kalaulah katakan Datuk Dr. Daud Bakar menonton, saya minta maaf kalau lah katakan beliau tertengok kan. So yang ni saya minta maaf dulu, ini setakat pembacaan saya. Untuk pengetahuan semua, beliau buat masa ni yang saya tahu beliau masih lagi menjadi pengerusi kumpulan Amani. Dan yang macam Rahma cakap tadi, saya semak balik, beliau merupakan timbalan naib chancellor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Timbalan naib chancellor. Masih aktif lagi dan saya sangat memang orang kata Masya Allah, Tabarakallah, kagum lah, sebab walaupun sesibuk-sibuk beliau memegang jawatan, kalau saya boleh bacakan di sini, pengurusi Majlis Penasihat Syariah di Bank Pusat Malaysia, Suruhanjaya Security. Tengok dia punya jawatan sangat banyak Lembaga Penyelidikan Syariah, The International Islamic Liquidity Management Corporation, dan juga beberapa ahli lembaga syariah indeks pasaran Islam. Saya nak sebut takut salah, Dow Jones, New York, maafkan saya. Dan juga international nak sebut ni takut salah ni, bank di Oman dan juga bank BNP takut salah sebut ni, Paribas, Bahrain, Dubai, London. Ya Allah, insya-Allah kalau tengok ni kan, dia punya tu sangat banyak macam mana lah beliau menguruskan masa itu, sangat menarik. Dan beliau kalau saya boleh kongsikan mendapat pendidikan awal yang saya boleh kongsikan lah di sini adalah daripada Kisas. Yang saya dapat ni lah daripada Kisas. Kemudian beliau menyambung di bidang di bidang undang-undang Universiti Malaya, dan kemudian di mana ni dan kemudian bidang syariah di Kuwait University, dan yang terakhir bidang bidang falsafah di peringkat kedoktoran di Universiti
of dekat Scotland lah. Saya takut salah sebut. Masya-Allah. Dekat Scotland, masya-Allah, tabarakallah. Dan kemudian beliau banyaklah menyandang beberapa apa orang kata Jawatan. syarikat jawatan di syarikat penasihat syariah di beberapa syarikat, contohnya di Public Goal, Sepatu Syariah Public Goal oleh Amani Advisor Sendirian Berhad, dan beberapa lagi dah, masya-Allah, terlalu banyak kalau tengok. Jadi memang saya rasa beliau juga adalah seorang penulis yang sangat seorang penulis yang boleh dikata prolific KPI prolific tu maksudnya aktif menerbitkan ada KPI je kan, tapi beliau adalah seorang yang sangat rajin menulis dan menerbitkan buku. Untuk pengetahuan, kalau kalian rasa beliau ni hanya menulis tentang bab pengurusan, bab syariah, tak sebab beliau ada beberapa buku juga beliau tulis dan antaranya adalah novel. Itu yang saya paling wow. Apa dia punya novel punya tajuk? Okey, yang saya sempat tengok adalah Duha. Duha. Saya tak pernah baca juga novel tu. Duha, dan lagi satu tentang insyirah ke. Nanti saya tengok balik. Tapi bagi saya sangat wow lah, seorang usahawan syariah, seorang yang sangat sibuk berjawatan di pelbagai bidang profesional, di pelbagai tempat, di merata dunia lah boleh saya katakan, dan juga di bidang pendidikan, tapi masih lagi ada masa untuk menulis novel. Wow, saya rasa tu yang antara yang masya-Allah, tabarakallah, antara kekaguman saya lah. Itu pendahuluan tentang yang saya boleh kongsikan serba sedikit Naimi. Itu saja yang boleh saya kongsikan. Sangat terbatas. Itulah yang saya lah. Okey, terima kasih Kila. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Cik Rahmah untuk kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan konten. Apakah konten yang boleh katakan menarik dan apa yang kita boleh ambil daripada buku? Saya ada 25 masa ini. Okey. 25 jam seharian. Okey, silakan. Okey, baik. Terima kasih Saudara Raimi. Jadinya kalau tadi kan kita dah dengar serba sedikit berkaitan dengan siapakah tokoh di sebalik buku ini, dan juga kita dah mendengar sedikit sebanyak berkaitan dengan gambaran berkenaan dengan buku ini. Jadinya mesti kita jadi lagi tidak sabar untuk nak tahu apakah isi yang akan kita explore bersama menerusi buku ini. Jadinya tanpa kita buang masa, jadinya kita teruskan kepada Saudari Akila. Jadinya boleh tak Saudari Akila ceritakan apakah antara intipati yang penting yang di-highlightkan menerusi buku ini? Dipersilakan. Okey, sebenarnya Saudari Rahmah yang bertanya tadi, Cik Rahmah yang bertanya tadi juga adalah antara orang yang juga telah membaca buku ni. Kan Rahmah kan? Okey. Antara perkara yang menarik yang saya boleh antara intipati dia. Okey, antara intipati dia. Okey, kalau saya tengok dalam buku ni ada 8 bab. Sebenarnya buku ni macam saya dah beritahu tadi, saya dah beli lama tau. Tapi saya selalu nak baca mesti sampai beberapa bab je, lepas tu dah hilang macam tu kan, beberapa kali macam tu. Tapi untuk kali ni saya terpaksa menggagahkan diri untuk kesekian kalinya sehingga muka surat yang terakhir. Okey, secara keseluruhannya buku ni memang beliau kongsikan kisah berkaitan dengan kerjaya beliau. Walaupun ada beberapa part tentang istilah-istilah dalam bidang syariah, dalam bidang beliau yang saya mungkin tak berapa nak faham, tapi saya boleh tahu bagaimana perjalanan beliau yang beliau kongsikan. Hampir ke semua bab beliau menyentuh tentang contoh yang beliau alami sendiri. Maksudnya beliau
mengatakan bahawa apa yang beliau kongsikan, teori lah, lebih kurang macam tips-tips yang beliau kongsikan, beliau telah dahulu mengaplikasikan menjadikan beliau ni sebagai uji kaji, bahan uji kaji. Beliau telah menjadikan diri beliau sendiri sebagai uji kaji untuk tips atau teori yang beliau kemukakan. Okey. Okey, ada 8 bab. Dan untuk yang saya boleh kongsikan antara bab yang saya rasa macam terpanjang adalah bab 3. Yes, bab 3. Pada bab 1, bab 2, bab 3 ni saya sebenarnya mencari perkara-perkara penting yang boleh dikongsikan dengan penonton semua. Cuma yang saya boleh antara yang saya boleh secara kasarnya adalah beliau menceritakan bahawa kesibukan kejayaan beliau ni, boleh bayang tak? Boleh korang bayang tak? Cik. Tak, jadi saya pun tak boleh bayang tapi saya cuba bayangkan. Sebelum tu gaya penulisan yang beliau kongsikan adalah lebih macam saya rasa beliau tengah bercakap dengan saya. Maksudnya dia gaya bercakap. Itu yang saya boleh kongsikan. Kan Ramah kan? Betul tak Ramah? Sebab saya pernah dengar beliau macam beliau sedang bercakap dengan saya, tengah bercerita macam mana kehidupan. Macam tu lah. Dia tak bagi saya dia taklah macam bahasa buku sangat, maksudnya penulisan yang formal tu, tapi dia lebih kepada macam nak cerita. Macam tu. So pada awalnya beliau berkongsikan tentang diari lah. Bayangkan kesibukan beliau tu daripada pagi sampai malam, sampailah keesokan hari seterusnya tu adalah sangat pack dengan jadual yang pernah bayang tak dalam sebulan, kalau saya naik flight pun sebenarnya kalau ikutkan sebab masa di Nilam Puri tu last balik kot, sekali ke 2 kali lah. Itulah pertama kali dan terakhir masa belajar dekat Kelantan dulu. Tapi beliau telah menggunakan khidmat penerbangan ni secara sangat kerap, dan kalau boleh beliau kongsikan, beliau dah boleh akui bahawa beliau sudah pakar tentang jadual penerbangan, boleh cerita dengan detail. Tempat penerbangan mana yang terbaik, yang beliau boleh cerita secara secara detail lah. Beliau sangat kerap lah, menunjukkan beliau sangat kerap bermusafir di lautan, di langit di langit biru. Beliau gunakan langit biru tu tapi saya terlupa. Nak cakapkan sampai macam tu sekali. Dan kemudian beliau punya pejabat, nak tahu tak beliau ada berapa pejabat untuk masa ni yang beliau tulis pada buku ni diterbitkan pada tahun 2016. Dan yang saya beli ni adalah cetakan kedua, iaitu tahun 2017. Untuk ketika ini, boleh bayangkan tak pejabat yang beliau selesa adalah 3 tempat. Boleh bayangkan, di Kuala Lumpur, di Dubai, dan lagi satu di London tak silap saya. Maksudnya memang macam kalau kita kat Malaysia ni macam benda tu, pejabat tu adalah sesuatu yang sangat dekat lah dengan kita. Macam pergi situ macam sekelip mata je, faham tak? Macam tu. Dan dalam pada masa yang sama, apa yang menariknya, beliau kongsikan dalam pengembaraan dia ni, beliau kongsikan bagaimana setiap masa yang beliau cuba lalui, itu beliau manfaatkan. Dekat situlah kalau Lami Ani tengok buku ni, nak cakap sangat packnya dia punya jadual tu, sampaikan kita tengok, kita baca, kita dengar taklah, kita baca tu macam penat.
kalau saya lah, saya baca macam penat je jadi doktor dok bakar ni. Sebab dia macam non-stop. Pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Macam tu lah. Dan bukan itu saja, dekat Malaysia sendiri beliau juga rutinnya begitu daripada pagi sampai ke malam. Okey. Dan yang boleh saya ringkaskan lah untuk sesi yang ni, yang saya boleh kongsikan adalah diari beliau secara ringkas sepanjang-panjang beliau tulis ni. Sepanjang saya baca buku ni dalam Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 5 hari lah nak habiskan pun rasa macam wow, penat lah saya rasa. Saya baca, yang baca pun penat, yang bergerak, yang bekerja lagi lah penat kan. Okey, apa yang saya boleh kongsikan adalah pertama, yang beliau jaga dalam diari beliau adalah di awal pagi. Di awal pagi itu yang pertama. Di awal pagi macam kita tahu lah, orang-orang berjaya, orang-orang yang sukses, mereka menjaga di awal pagi. Okey, beliau akan bangun pagi lah macam biasa, dan kemudian antara yang beliau sangat syorkan untuk para pembaca untuk ada mood hormon gembira, hormon apa, semangat lah, tak stres awal pagi adalah dengan bersenam. Beliau cadangkan, beliau rutin beliau kongsikan setiap pagi beliau akan berjalan selama sejam, pagi jalan je. Sebab beliau kata beliau tak jogging sebab keterbatasan usianya, akan ada tekanan. Kalau lari kan akan sakit badan kan. Jadi itu rutin pagi. Dan kalau nak tahu macam mana beliau, ni dah macam masuk tajuk, sebenarnya saya nak simpan untuk soalan kalau Rahmah ada nanti. Okey, apa yang dalam itu yang pertama, masa pagi. Dan yang kemudian beliau akan terus dalam pada masa yang sama tu, tak apalah share terus je lah. Dalam pada masa yang sama tu, masa beliau berjalan, berjoging tu, dalam kepala beliau beliau akan aktif sambil tu berfikir lah, merancang dan menguruskan secara tak langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang dan kemudian beliau nak bergerak ke tempat kerja, beliau akan sentiasa sudah berfikir dan merancang apa nak buat macam tu lah yang saya boleh kongsikan. Dan kemudian rutin yang di tempat kerja, antara rutin beliau di tempat kerja adalah yang saya boleh kongsikan, memaksimumkan masa yang ada sekurang-kurangnya 30 minit untuk suatu perbincangan dengan, sebelum tu beliau akan apa orang kata, beliau akan make sure, akan pastikan sudah ada persediaan. So saya rasa macam bagus, memang bagus pun mesyuarat macam tu, sebab Akilah, Aini, Rahmah semua pernah join kan mesyuarat daripada kita zaman belajar sampai dalam zaman sekarang kan. So cuma di sisi saya masih lagi tak dapat, walaupun pendapat beliau tu ideal lah, maksudnya boleh diterima lah, tapi secara praktikalnya tu saya masih lagi mencari satu keduah lah, suatu keduah untuk diteladani secara depan, sebab tak pernah jumpa lagi meeting yang sekejap maksudnya ni kan. Tapi antara resepi dia mesyuarat dan efektif, yes, macam efektif dan macam berimpak. Dia tidak meleret, dia padat. Padat. Yang saya suka efektif, padat dan berimpak. Dengan cara macam mana beliau cakap? Beliau kan ketua kan. Jadi beliau akan minta semua orang sudah pun macam sehari sebelum ataupun sebelum meeting tu dah senaraikan. Nanti kita bagi beliau dalam meeting tu hanya akan berkongsi pandangan dan terus tamatkan apa yang nak dibuat. Faham tak? Itulah maksud ideal, cuma secara realitinya saya tak jumpa lagi sepanjang bekerja dan belajar. Macam belum dapat lagi praktik kan? Yes. Itu dulu kot untuk soalan Rahmah. Sebenarnya kalaulah Cik Aini dan Cik Rahmah tak ada buat suatu sekatan untuk saya, takut nanti
Macam saya bercerita satu Betul buku. lah. So saya nak share yang the main saja kalau boleh lah. Okey, Ya, silakan betul. kepada Okay, terima kasih. Saudara Akilah, tadi kita dah dengar cerita tentang sedikit sebanyak gambaran mengenai apakah isi-isi yang kita peroleh daripada buku tersebut. Jadinya sekarang kita pergi lebih detail tentang apakah yang saudara Akilah merasakan bab-bab yang penting, yang utama, yang memberi kesan kepada diri Akilah sendiri ketika membaca buku ini. Okey, paling pertama sekali yang saya terkesan adalah bila pertama sekali, yang ni tak detail dah cerita tadi, adalah bila beliau bercerita tentang diari. Masa tu saya baca tu, Masya Allah, Tabarakallah, saya rasa berkat ni masa Dr. Bakar ni kan, dia macam banyak kerja boleh buat dalam 24 jam. Maksudnya saya ni masih lagi ada masa-masa kata Dr. Bakar, masih ada keterisan masa. Masih ada keterisan masa saya baca tu, Masya Allah, memang berkatlah masa dia. Dan sebenarnya saya sangat bersyukur, mungkin ada setengah orang kata kan, orang yang bercerita tentang diarinya atau tentang dirinya adalah sesuatu yang kurang baik, mungkin ada orang kata riak kan. Bagi saya tak memandang itu sebagai buku yang ditulis sendiri oleh penulis ni, saya tak rasa macam tu tau. Sebab saya rasa dia adalah suatu penulisan, suatu qudwah yang sangat-sangat didahagakan oleh generasi sekarang. Sebab kita tak nampak macam mana orang sibuk ataupun orang yang hebat menguruskan masa kalaulah mereka tak menulis seperti ini. Dan kita secara tak langsung kita akan dapat motivasi, secara tak langsung kita dapat faham, kita dapat tahu macam mana gaya mereka berfikir, gaya mereka memandang masa ini sebagai sesuatu aset yang sangat berharga. Macam tu. Itu yang saya nampak lah, Cik Rahmah. Okey, itu yang pertama. Saya melihat buku ni sangat berkeperluan untuk generasi sekarang. Kan, kalau ada orang kata riak tu kan, saya rasa itu terpulang kepada penulis, tapi saya sangat menghargai buku ni sebenarnya. Okey, itu tentang diari. Apa yang paling tertarik adalah tentang beliau kongsikan diari. Dan yang kedua, saya boleh ceritakan. Macam mana riak tu tak faham. Saya kalaulah riak tu sebab sebelum ni ada saya pernah baca, pernah dengar kan, tak baik seseorang tu berkongsi cerita dirinya sendiri. Macam kira macam, yelah, ada setengah orang kan, maksudnya manusia kan, adalah macam pandangan dia macam riak je, kongsi kisah hidup sendiri. Tak perlulah nak bagi tahu macam tu. Kan ada setengah orang kan fikirannya macam pelik-pelik. Faham ke? Ya, faham. Kiranya dalam buku ni dia lebih kepada macam Datuk Dr. Daud Bakar kan? Kan adalah pandangan-pandangan yang sinis cakap macam tu. Macam tak elok lah tulis tentang diri sendiri macam tu kan. Tapi bagi saya memang sebenarnya itu mungkin ada pandangan orang yang lain, mungkin yang mereka rasakan tak sesuai, tapi bagi saya sangat perlu, sangat berkeperluan untuk generasi sekarang. Betul. Itu sebab saya kongsikan memang macam Dr. MDB ni sebenarnya memang adalah orang selayaknya lah bercerita tentang pengalaman beliau yang berharga tu. Sebab apa? Memang dia orang yang orang yang bukan cakap saja. Dia memang orang yang dah berhasil pun menjadi dirinya. Walk the talk. Sebab walk the talk. Yes, betul. Okey, itu yang pertama. Okey, dialu-alukan siapa yang menonton tu untuk kongsikan siapakah anda untuk kita tahu keberadaan penonton kita. Okey, balik kepada soalan Rahmah tadi, apa yang menarik antara yang berkesan, yang saya terkesan ketika membaca buku ni adalah bab tentang beliau kongsikan tentang diari. Okey, diari beliau yang sangat saya rasa Masya Allah Tabarakallah, suatu masa yang sangat berkat lah. Walaupun saya berkongsi buku ni, tapi saya tahu, saya pun menyedari bahawa
saya sendiri banyak berlaku ketirisan masa, kan, masa-masa yang tidak dimanfaatkan. Okey, dan yang kedua, kita masuk kepada yang menarik. Sudah tentulah bagaimana menjana masa 25 jam sehari tu. Itu yang menarik dia, iaitu pada bab keempat. Dia macam bercampur-campur lah. Ada bab keempat, ada bab kelima, keenam, ketujuh macam tu. Okey, apa yang saya boleh kongsikan, bagaimana cara menjana masa 25 jam sehari ni adalah, pertama, kalau kita boleh tengok dekat sini, beliau ada kongsikan beberapa tips lah, iaitu pertama sekali adalah kita membina personality berbilang tugas. Maksudnya kita sendiri menyediakan diri yang mampu untuk membuat pelbagai tugasan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, buat strategi. Personality berbilang tugas ni, kalau kalian diberi peluang untuk membacanya, kita akan nampak bagaimana Dr. Daud Bakar ada teori kan yang mengatakan work hard dengan work smart, kan? Betul tak? Work hard, work smart. Selalunya kita akan dengar buat work smart lah, jangan jadi work hard macam tu kan. Tapi bagi Dr. Daud Bakar, work hard dan work smart itu perlu. Contohnya adalah sebenarnya semua orang, walaupun memang akan ada sangkalan, ada orang yang akan mendakwa, tak boleh, saya memang fokus satu je, saya tak boleh fokus yang lain. Bagi Dr. Daud Bakar, bagi pendapat beliau, sebenarnya manusia ni berkemampuan, cuma kita ni tak, apa orang kata, kita manja, kita tak nak diri kita melepasi batas, tak nak macam mana tak nak berusaha untuk mencapai tahap yang orang kata sebenarnya kita boleh. Macam mana cakap? Kita tidak ingin memaksimumkan potensi yang kita ada. Yes, sedap ayat Aimi, sebab kita tak sedap ayat saudara ni. Betul-betul. Tidak memaksimumkan potensi sedia ada. Sebenarnya boleh, tapi kita rasa kita yang kata tak boleh. Kita sama-sama check lah. Saya sendiri pun macam tu. Contohlah kan, beliau kongsikan lah, kalau dekat pejabat beliau, bila diberi tugasan, dia tengok personality rakan sekerja ataupun orang-orang yang bekerja dengannya. Dia akan tengok, ada orang dia akan cakap macam ni, tak boleh, dah tak boleh dah kerja ni, jawatan ni ataupun apa-apa tugasan ni sebab dah banyak kerja. Dan ada orang kata, tak apalah je lah, bagi je lah aku boleh buat, macam tu kan, lebih kurang lah kan. Macam tu lah. Ada orang dia sangka, yang ni pun nanti kalau diberi peluang saya nak buka sikit perbincangan kat sini. Ada orang menolak dan ada orang cuba untuk menerima dan melakukannya. Itu yang pertama lah, maksudnya melatih diri untuk menjadi personality berbilang tugas. Kan, macam kita tengok Prof. Daud Bakar kan, secara logiknya kan, macam mana nak menguruskan apa orang kata, menjadi penasihat syariah, lepas tu menjadi penasihat itu, penasihat ini, dan kemudian dua negara. Maksudnya perjalanan tu sentiasa bergerak je kan. Macam mana? Secara logiknya macam tak logik kan, tapi beliau boleh buat. Macam tu lah, beliau macam secara tak langsung beliau menulis ni, beliau memberi galakan lah kepada semua orang untuk berusaha untuk mengeluarkan potensi-potensi yang tersembunyi. Macam tu lah. Okey. Tu yang pertama. Ini bagaimana untuk menjana masa tu. Okey, kalau Rahman boleh tengok pun boleh share lah kalau ada yang kita tertinggal puan. Dan yang kedua, strategi pratentuan. Okey. Strategi pratentuan ni yang kalau Rahman boleh betulkan ataupun nak tambah, silakan yang Kila faham. Sebab bagi Kila, bab 4 ni bagaimana menjana masa dalam kehidupan profesional anda. Bab ini adalah Kila rasa dia punya kunci lah. Kunci kenapa masa tu boleh jadi 25 jam sehari. Macam tu.
Lupa nak cakap 25 jam sehari tu kan, sebenarnya tu adalah sebuah metafora untuk melambangkan bahawa semua orang mampu untuk menguruskan masa. Jadi bagaimana seorang yang sangat sibuk, bila dia cakap awal-awal lah, lupa nak bagi tahu. Bila dia cakap awal-awal, untuk orang yang sentiasa merasa masanya berlebih-lebih, buku ni tak sesuai untuk dia. Tapi buku ni sesuai untuk orang yang sangat banyak kerja, banyak jawatan, banyak tugasan, sampai rasa tak cukup masa. Buku ini sangat sesuai. Patutnya Cik Amy soal tadi awal-awal, siapakah sasaran? Tak ada nak gerak. Kila pun terlupa nak share. Jadi buku ni boleh terangkan lebih lanjut tak kenapa buku ni tak sesuai kepada orang yang masanya banyak sangat? Sebab 25 jam sehari ni adalah impian untuk orang yang sangat sibuk. Kalau orang tu dia terlalu lebih banyak masa, mungkin dia mengharapkan cepatlah hari esok. Maksudnya dia tak merasa masa itu sesuatu yang berharga. Sesuatu yang diimpi-impikan, yang diharap-harapkan. Sampai kan pada awal buku ni beliau bakal berkongsi tentang masa. Beliau kalau boleh nak beli masa daripada orang-orang yang banyak masa, ada lebihan masa. Kalaulah boleh dijual beli di bank, kalaulah boleh dibuat urus niaga. Nak cakapnya masa, perspektif masa bagi orang-orang yang sibuk, bagi orang-orang yang sangat memerlukan adalah sangat mahal berbanding orang yang banyak masa, relax, santai-santai macam tu kan. Jadi di mana keperluannya? Sudah tentulah orang yang mencari-cari atau mengimpi-impikan masa-masa tambahan. Okay. Apa ni? Dia punya Instagram, Masya Allah, pasti ada buah kilah. Orang panggil buah kilah ni apa panggil? Buah kilas. Buah apa ni? Tip yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Betul. Kita pas kepada Akilah lah. Kembali kepada saudara Akilah, silakan. Buka mic. Mohon maaf. Rupanya ada tetamu dekat depan, jadi jadi itulah ada sedikit gangguan. Sorry. Okey, tadi dekat mana kita kita masih ada lebih kurang 15 minit lagi sebelum tutup. So harga. Betul harga. Harga buku ni masa tu kan kita beli masa Dr. Daud bakal buat buat ni kan, buat ada talk dekat Apium. Masa tu berkira-kira lah nak beli. Tapi beli jugalah. Ramah beli masa bila Ramah? Saya beli kiranya saya tak ingat lah, tapi kiranya bukan sebab saya terjumpa ke apa. Saya beli di kedai je. Okay. Buku ni RM50, tapi saya rasa berbala lah sebab buku. Ya ke? Saya tak ingat dah harga dia. Kira ingat sebab buku ni antara yang Masya Allah, yang kita boleh kata kita boleh kata untuk student tu suatu harga yang kita rasa macam berkira lah kan, tapi sebenarnya isi dia sangat memberi manfaat lah. Okey, kita balik kepada tadi. Pelaburan yang sangat menguntungkan. Ya, insyaAllah, maksudnya moga-moga. Membeli walaupun mahal, insyaAllah itu adalah pelaburan yang sangat menguntungkan. Ya. Tapi sebenarnya Mek Aimi, buku-buku tentang pengurusan, buku-buku tentang apa orang kata tentang begini, buku-buku tentang pengurusan pentadbiran macam ni memang orang kata rare lah, mahal sebab yelah nilai apa orang kata nilai penulis itu sendiri meluangkan masa kan. Okey, kita balik kepada tadi. Okey, bagaimana untuk mendana masa tambahan tu? Okey, yang kedua strategi pratentuan. Yang ni beliau tulis sendiri lah dekat sini, strategi
pratentuan. Strategi pratentuan ni yang boleh saya faham lah, yang saya boleh kongsikan, dan apa yang saya faham ialah tentang bagaimana untuk merancang strategi untuk melaksanakan sesuatu projek ataupun apa-apa tugasan yang diberi dengan beliau beliau kata kita bahagikan secara kecil-kecilan. Maksudnya macam projek tu lebih kurang lah yang kita faham lebih kurang macam tu contoh projek tu ada dalam masa setahun mungkin, ataupun kita ambil sebulan lah kan, sebulan. So kena siap pada tarikh sekian. So macam mana nak siap? Beliau cadangkan pada kita buatlah by sub setiap hari berapa macam tu. So kita tentukan. Bila kita tentukan kita akan nampak kerja yang besar, kerja yang banyak tu macam mana nak dilunaskan. Macam tu lah. Seperti itu juga kalau kita nak, kan kita pernah rancang untuk view board kita kan. So view board tu kita kena pecah-pecahkan impian kita nak dilaksanakan, nak direalisasikan tu macam mana, contohlah kan impian kita nak pergi umrah dan haji. So macam mana kita nak capai. So kita buatlah, kena kumpul duit by month ataupun per week ke berapa kan. So macam tu lah, pecahkan secara kecil-kecilan. Tu tak ramah, ada nak tambah? Yang ni yang kita faham lah. Sebab Betul sila. Nanti saya tambah apa yang dapatan saya lah. Sila. Okay, so yang tu yang kita faham lah dari sebab Dr. Daud Bakar ni dia kongsikan, dia cerna, dia bagi contoh dalam part-part pekerjaan yang beliau usahakan. Itu yang saya cuba untuk fahamkan lah. Yang kedua, bekerja dengan ria. Maksudnya ini yang Kila nak cakap tadi, cetuskan rasa gembira buat sesuatu kerja yang kita lakukan. So macam pernah tak Mek Aini, Cik Rahmah kan, kalau sesuatu tu kita suka sangat nak buat, kita suka sangat, kita akan kita macam alau tidur lambat pun tak apa, faham kan? Dia punya energi tu luar biasa kan. Macam tu lah. Dr. Daud Bakar ni bagi tips. Antara lah bekerja dengan ria, buat dengan seronok, datangkan hormon seronok. Antara nak datangkan hormon seronok tu pagi-pagi adalah dengan senaman pagi tu, yang maksudnya kita akan pagi memang kita akan datang hormon stres tau kalau kita teringat banyak bebanan tugas kan. Tapi untuk dikurangkan bebanan tugas atau stres tu adalah dengan senaman yang saya ada kongsikan tadi. Dan yang keempat, perilaku pintar. Perilaku pintar ni bagi beliau adalah sebenarnya, maksudnya bijak lah, yang saya boleh faham dekat sini bijak menggunakan masa. Maksudnya setiap yang yang ni yang saya boleh kongsikan nanti yang menarik pada bab perilaku pintar ni. Setiap kali terima kasih. Setiap kali yang kita usahakan terima kasih. Saudari Hadijah Abu Bakar tu adalah sahabat saya semasa di sekolah. Terima kasih kerana menyertai. Okey. Seterusnya maksudnya apa tadi, perilaku pintar tu. Perilaku pintar yang saya boleh faham adalah maksudnya bijak menggunakan, manfaatkan masa yang ada. Contohnya, contohkan Rahmah, kita buat satu projek itu tapi kita dah fikir apa rintis projek seterusnya. Macam Dr. Daud Bakar ni, buku pertama dia tulis, dia dah fikir dah akan terbitkan buku Saya Ada 25 Jam Sehari dalam kesibukan masa yang ada tu. Maksudnya maksudnya sentiasa aktif berfikir, berfikir menjana idea, macam tu lah. Okay, dan yang seterusnya berfikiran kreatif. Maksudnya kreatif untuk cetuskan lebih kurang pintar, tapi pintar dengan kreatif ni perlu sekali untuk kita gunakan masa yang ada. Macam saya ingatlah antara contoh yang saya boleh kongsikan,
Dr. Bakar kan dia selalu travel kan. Jadi antara masa yang senggang yang beliau boleh buat sesuatu untuk menulis, untuk membaca ataupun mesyuarat projek-projek atau hal berkaitan adalah ketika waktu menunggu di airport. Dalam masa 30 minit dia beliau akan cuba cari masa untuk buat benda yang tak terlunas tu. Maksudnya dia pandai-pandai cari masa terluang. Okey, dan yang terakhir kemampuan meramal. Kemampuan meramal ni kalau ikutkan kalau Dr. Daud Bakar kata Okey, mohon maaf. Tadi apa yang terakhir kemampuan meramal. Kemampuan meramal ni sebenarnya memerlukan masa tau. Yang saya boleh kongsikan memerlukan masa. Maksudnya kan pernah dengar kan kalau doktor pakar tu kalau dia datang je kat kita, dia tengok, kadang-kadang dia tengok aje dia dah tahu dah dekat mana sakit. Contohnya kalau dia tengok je mata warna gini-gini ataupun dia tengok aje orang tu punya kulit, dia dah tahu dah sakit apa kan. Maksudnya macam tu. Dia berdasarkan pengalaman. Maksudnya dijana dengan pengalaman. Walaupun boleh jadi kita tersalah meramal, tapi semua tu adalah orang kata pengalaman untuk kita mahir. Sebagaimana orang-orang pakar begitu juga dalam menguruskan masa. Maksudnya kita dah tahu. Yang menariknya kemampuan meramal ni adalah dia akan buat kita jadi sentiasa orang kata proaktif lah. Kita dah ada plan A, plan B, plan C macam tu. So kalau katakan Mek Ani ataupun Mek Rahmah kan, kita dah rancang dah nak buat yang ni. Tapi tiba-tiba ada datang masalah secara tak sengaja, masalah B. So kita kena sediakan supaya walaupun kita dah meramal insya-Allah akan jadi begini, tapi kalau jadi begini macam mana? So sentiasa dalam keadaan sentiasa bersedia. Macam tu lah. Bersedia lah. Betul. Okey. Betul. Ada lagi tak? Saya takut minit je lagi kalau ada. dia tersalah. Boleh betulkan? Okey. Terima kasih kepada kepada panel yang sudi untuk bersama-sama orang kata menambah nilai lah bacaan saya ni. Okey, silakan Rahmah kalau ada tambahan sikit. Okey, tadi sebenarnya berkaitan dengan keboleh ramalan masa tu, itu adalah salah satu tips yang saya kira sangat berguna, yang saya juga ketika membaca buku ini sangat tertarik dengan tips tersebut berkaitan dengan keboleh ramalan masa. Maksud keboleh ramalan masa ni adalah kita tidak hanya bergantung kepada situasi A, apa yang jangkaan kita hanyalah B je dia punya apa yang bakal berlaku, tetapi mesti ada plan dari segi C, D, E. Sebab tu ada persediaan yang pelbagai. Misalnya kan, dalam buku ni juga sangat banyak menceritakan, Datuk Muhammad Daud Bakar ni sangat banyak menceritakan tentang rutin harian beliau. Dan buku ni juga saya kira adalah buku yang meskipun ia adalah berkaitan dengan buku yang berbentuk penceritaan, buku yang berbentuk boleh dikatakan sebagai buku yang berbentuk motivasi, tetapi ia bukanlah sebagai buku yang dibaca secara santai dan ringan, kerana apabila membacanya memerlukan kita untuk berfikir juga bagaimana untuk mengaplikasikan setiap tips-tips yang diberikan. Okey, saya balik semula kepada teori keboleh ramalan masa tadi, dan beliau apabila beliau menceritakan berkaitan dengan teori tersebut, beliau kaitkan dengan rutin kehidupan beliau. Misalnya ada satu ketika
ketika mana beliau masa tu berulang alik kan, beliau kan selalu berada di di atas langit biru begitu kan. Kerana beliau ni adalah tokoh syariah global. Jadinya pernah suatu ketika tu beliau ada mesyuarat yang perlu beliau berada di satu tempat tu pada waktu tertentu begitu. Tetapi selalunya keadaan tidak begitu smooth, tidak begitu lancar, mesti akan ada sesuatu perkara yang berlaku. Jadinya apa yang beliau perlu buat adalah beliau perlu mengambil satu tindakan terhadap jangkaan masa terhadap satu perkara begitu. Jadinya beliau pada suatu ketika tu beliau macam ada kiranya macam jangkaan masa tu tak sesuai seperti mana yang berlaku. Jadinya dalam ketika mana contohnya yang delay tu, beliau kena gunakan masa yang ada dengan benda lain. Sebabnya kalau delay dan kita pun menambah delay dengan kerja-kerja lain, jadinya akan bertambah beban kerja kita. Boleh faham ke dari segi teori yang diperkenalkan? So pada saya seseorang yang sibuk dia akan melihat perkara sebegini kerana masa itu adalah terlalu berharga untuk disisihkan. Mesti ada waktu yang dia kena buat. Contoh lagi yang saya kira sangat menarik, pernah suatu ketika tu beliau kena berulang alik ke UM dan beliau juga masa tu kena pergi ke Timur Tengah, maksudnya kena ulang alik dan beliau kerana nak ke UM tu nanti beliau ada menjawab exam, kena menjalani peperiksaan. Maka di aeroplan beliau membaca buku sebabnya beliau sangat sibuk. Jadinya waktu di aeroplan lah waktu yang digunakan sebaiknya untuk membaca buku, menelaah, mengulang kaji pelajaran. Sangat hebat. Jadi ini sampai di UM exam. Bayangkan betapa waktunya disusun dengan amat baik. Namun saya kira dalam hal ini ia juga adalah berkait dengan mungkin kepribadian dan juga kebolehmampuan beliau sendiri sebagai tokoh global begitu. Maksudnya beliau juga dalam mengaplikasikan tips-tips dan teori yang diberikan, ia juga adalah kerana kepribadian beliau sendiri yang memang sangat-sangat efektif begitu. Yang membezakan, yang memperlihatkan keunikan beliau dengan rakyat marhain lah. Itu yang saya ingin sebutkan lah. Begitulah. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, saya kira ada lagi ke? Cakap pasal masa tu kan, tapi kan banyaklah sisi-sisi dia, macam banyak sangat. Kalau lah ni kan, kalau Cik Aimi tak ni kan tanya, dia sebenarnya banyak sangat ada perkara-perkara atau tips tersembunyi lagi. Antara dia yang saya teringat adalah bila Rahmah cerita tadi adalah tentang masa yang produktif. Beliau ada highlight kan, masa produktif adalah ketika waktu pagi. Masa yang produktif ni adalah masa yang tenaga kita tengah banyak, maksudnya fresh, otak kita pun kalau berfikir pun ada kemampuan maksimum masa tu. Jadi untuk kekalkan masa-masa produktif ni, beliau takkan memilih flight ataupun nak pergi mana-mana yang macam rehat tu, macam tu lah yang saya faham pada waktu begini. Terutamanya naik flight lah. Kalau saya baca hari tu naik flight, beliau akan pilih pada lewat petang ataupun lewat malam untuk beliau menikmati masa-masa produktif tu. Maksudnya katakan kalau tak dapat, tetap beliau akan usahakan masa-masa yang produktif tu untuk berfikir di dalam flight, baca ataupun beliau rancang kembali audit masa. Yes, audit masa. Sebenarnya banyak sangat. Kalau nak kongsi banyak sangat dia ada tersembunyi, tapi memang. Itu adalah inti party point. Sebab tu nak tahu tak lebih lanjut memang kena baca sendiri, kena beli. Dia lagi best sebab banyak lebih banyak penceritaan lah
setiap apa yang beliau kongsikan, beliau akan kongsikan dalilnya melalui kisah dan pengalaman beliau sendiri. Macam tu lah. Okey, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau tengok kepada harga tu RM50 tu, Masya Allah pelaburan yang sangat berbaloi. Mak tu Khadijah kata bestnya, ya. Bestnya. Terima kasih Saudari Khadijah. Kena dapatkan tu buku apa? Saya ada 25 jam sehari. By the way, saya kena cerita juga, Saudari Khadijah ni juga ada seorang yang sangat sangat busy dengan life, menjadi seorang ibu yang bekerjaya dan juga menguruskan anak-anaknya, dan sebelum ni beliau ber-PJJ dengan suaminya, jadinya beliau sangat-sangat baguslah dari segi efektif menguruskan masa. Boleh jemput. Ya, boleh jemput. InsyaAllah. Enlist. Terima kasih Khadijah. Salam perkenalan dari kami. Terima kasih Khadijah. Okey, jadinya Kila, lupa tadi saya nak tanya berapa jumlah muka surat untuk buku tadi dengan harganya RM50. Okey, tapi bagi saya walaupun mahal, bukan mahal, dia macam kena dengan dia punya konten yang disampaikan oleh Datuk Dr. MDBS. Saya rasa dia tu lagi mahal daripada harga buku tersebut. Saya rasa macam tu. Untuk meluangkan masa menulis tu pun saya kira wow lah. Saya pun kena belajar lah. Sebab kalau ikutkan Mek Aimi tanya tentang tentang muka surat kan. Muka surat yang terakhir yang saya lihat adalah 244. 244. Tapi bagi saya kalau boleh tunjuk, tak boleh. Boleh. Penuh tau, penulisan dia penuh, dia bukan tulisan besar-besar tu. Maksudnya memang ambil masa. Kalau Kila walaupun baca nak laju baca, tapi tetap rasa macam semuanya ada manfaat lah. Macam tu. Okay. Saya kira kita dah melebihi 1 jam. Jadi untuk yang terakhir, boleh ke Cik Kila bagi kesimpulan untuk kita punya eksplorasi buku kali ini? Kesimpulan terus 5 minit sahaja ya penggulungan. Okey, tak naklah terus penggulungan Okey, mungkin saya nak tanyalah kan sahabat ni sebelum saya menggulung atau sebelum saya menyimpulkan pertemuan kita eksplorasi buku kita kali ni, mungkin saya nak tanyalah pendapat Mek Aimi dan Mek Rahmah. Okey, sekiranya berlaku pertembungan, macam saya ada soal tadi kan. Sebenarnya masa yang efektif ataupun masa yang korang rasa sangat efektif lah, yang efektif adakah apabila diberi tekanan masa ataupun masa yang dihadkan, yang ada batasnya. Tekanan masa di bawah tekanan, maksudnya bagi korang hasil yang sangat baik untuk sesuatu hasil kerja kita, adakah di bawah tekanan masa ataupun apabila korang sendiri meletakkan had masanya? Boleh ke? Boleh dapat tak? So far saya macam selesa, masih berada dalam keadaan selesa dalam tekanan masa. Faham tak? Maksudnya saya rasa produktif kerja saya adalah di bawah tekanan masa. Bukan saya yang menghadkan masa tu. Kalau saya menghadkan masa tu, saya bukan lagi capai lagi disiplin tu. Mungkin tak sampai. Macam saya rasa macam belum mencapai. Belum mencapai lagi dia punya disiplin untuk menghadkan masa tu. Mesti juga akan lari. Mesti juga akan jadi melenceng. Itulah. Okey, kalau Rahmah?
Kalau pada saya sebelum tu saya nak kongsikan ada satu apa yang Datuk Muhammad Daud Bakar ni menyebutkan. Beliau mengatakan bahawa kita tadi kita katakan tentang kebolehan ramalan masa, tetapi beliau juga dalam masa yang sama menyatakan bahawa jangan pula apabila kita dah tahu ada seperti deadline untuk sesuatu, tapi kita tergesa-gesa sehingga kita terjerumus untuk melakukan suatu tugasan tu dengan baik. Maksudnya kita just fikir benda tu asal siap ikut masa, tetapi kita gagal untuk menyiapkan suatu pekerjaan tu dengan baik. Okey, bagi saya sendiri meskipun saya juga memiliki kekurangan dari segi pengurusan masa dengan baik, tetapi saya juga berharapan supaya saya kiranya dapat melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan tenang mengikut masa yang diberikan, bersesuaian dengan masa yang diberikan. Sebab apabila kita berlaku dalam tekanan masa yang macam terlalu kita maksudnya dah masa last minute begitu, kita akan rasa tertekan buat kerja kita punya, tetapi kadang-kadang ia berlaku dalam keadaan yang baik. Maksudnya bila berlaku tekanan jadinya kita buat dengan lebih cepat begitu kan. Tetapi saya juga selalu mengalami masa-masa yang sukar ketika buat kerja dalam keadaan tekanan, kerana saya tidak mampu berfikir dengan waras ketika melakukan suatu pekerjaan. Berfikir dengan waras dan juga tidak mampu berfikir dengan waras maksudnya kita tidak mampu mengolah idea-idea dalam satu pekerjaan kita tu dengan baik. Sebabnya kadang-kadang kerja kita memerlukan kita untuk ada pemikiran yang rasional kan begitu. Jadinya saya kira saya perlukan kiranya macam satu saya punya harapan untuk di samping masa tu ada masa tertentu, tapi saya mampu buat maksudnya dengan lebih efisien di awal waktu. Begitu. Sampai ke saya punya Okey. Maksudnya Rahmah ni kira kalau Mek Aini tadi, Mek Aini lebih kepada tekanan masa kan Mek Aini kan. Okey, kalau Rahmah ni kira gabungan lah maksudnya. Okey. So sebenarnya banyak sebenarnya kalau ikutkan banyak saya nak kongsi, nak kemukakan inginkan pandangan daripada sahabat saya tentang masa ni. Sebab masa ni dia bagi saya sendiri masih melatih diri untuk apa orang kata menghargai masa lah. Sebab kalau cakap teori ni dia senang dekat mulut, tapi bila nak buat tu sesuatu yang susah sebenarnya. Jadi itulah yang Dr. Daud Bakar, Dr. MDB highlightkan adalah untuk kita yang belum lagi biasa untuk peka masa, kita kena latih lah, maksudnya melatih diri supaya menjadi orang yang peka masa. So sebagai kesimpulan akhir kepada perbincangan eksplorasi buku kali ini, sebenarnya semua orang mampu untuk menguruskan masa. Cuma perlu dilatih dan perlu dilatih dan faham ke mana yang keutamaan dan keperluan. Walau bagaimanapun tentang perbahasan keperluan dan keutamaan tu masih lagi terbuka untuk ruang-ruang perbincangan lah. Setakat tu dulu untuk saya, daripada saya. Terima kasih. Okey, saya rasa Rahmah ada apa-apa lagi nak tambah sebelum kita tutup? Sudah. Saya tidak ada apa-apa. Ada apa. Rasanya sampai di sini saja dulu. So untuk mengurus masa ni pun kita kena belajar dan explore how to manage our times daily. Okay, mungkin memang kena beli buku ni untuk kita ambil semangat, ambil tip bagaimana kita nak memaksimumkan kita punya potensi untuk kita gunakan sebaik mungkin masa yang kita ada ini.
sehingga kita boleh menjadi manusia yang boleh menyumbang pula kepada orang lain. Macam Dr. MDB ni lah. Saya rasa dia tu memang ini contoh idola yang Masya Allah. Kita pun mungkin jauh sangat lah nak dibandingkan dengan beliau. Cara dia punya bawa keterampilan dari segi kepimpinan tak boleh nak dinafikan. Okay. Dia punya keilmuan, apatah lagi dari segi kebijaksanaan yang dia ada kan. Kebolehan berbahasa, itu semua kelebihan lah pada diri beliau. Boleh baca lagi banyak lagi dia punya karya macam Pulun. Saya pernah baca Pulun. Satu je dia punya buku tu pun. Masya Allah, kita pun rasa Masya Allah, tabarakallah. Membuat-buat. Kita punya ekspresi, kita punya perasaan tu bila kita baca dia punya. Membuat semangat ke? Membuat semangat dan kita rasa nak buat juga masa tu. Kan itu masuk macam itu perasaan bila kita baca buku yang disampaikan oleh orang hebat tapi dia punya laras bahasa tu sangat simple, kita pun rasa macam kita masuk dalam dia punya penyampaian tu. Okey, saya kira sampai di sini saja kita punya sesi untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Dalam slot kita bedah buku Tarbiyatul Aulad lagi, kita sambung lagi bab yang akan datang. Bab yang seterusnya lah. Untuk minggu depan juga terlupa untuk kita highlightkan sekali lagi tahniah kepada para pemenang giveaway kita yang telah kita hadiahkan mereka buku-buku kerana menjawab soalan pada sesi kuis yang lepas. Jadi untuk penonton yang setia pun kita insya-Allah akan adakan cenderahati ataupun hadiah istimewa bagi siapa yang sentiasa follow kita. Okey, insya-Allah banyak lagi aktiviti yang kita rancang, insya-Allah akan lagi menarik lah kita rasa. Kalau ada siapa-siapa yang nak komen, apa perlu kita orang tambah baikkan, boleh PM kami, DM kami, direct message melalui Instagram kami, Inspirasi Ara, ataupun melalui kami punya personal WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. Moga-moga kami boleh mengembangkan lagi kami punya sayap untuk melebarkan kita orang punya hasrat untuk kita terus untuk inspirasi semua orang lah. Okey. Ya, betul. Rasanya sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like kami, follow kami di IG, di Instagram, dan terutamanya di YouTube ni lah. Okey. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khaira kepada Akila, kepada Rahma, kepada penonton yang setia dengan kami pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada sesi yang akan datang. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,